Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada warga CDL. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, Koordinator CDL. Selamat petang Datuk. Yang saya hormati rakan-rakan peserta yang terdiri dari pengetua, guru-guru besar, guru-guru, rakan kita sebahagian kecil daripada Indonesia dan juga dari Brunei Darussalam. Selamat petang, selamat bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Connecting Dots Learning Hands-on Online Session dan Snippet Reflect On. Untuk siri yang ke-84. Diam tak diam, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada ke minggu yang ke-84. Sepanjang tahun lepas, tahun 2021 kita bermula dari bulan Ogos, 27 hari bulan. Dan sepanjang tahun lepas tanpa ada senggangnya, dan pada tahun ini sehingga bulan 31 bulan Mac kita alhamdulillah ke udara sepanjang setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang. Satu yang sangat saya rasa bersyukur dan rasa berbangga kerana tuan-tuan dan puan-puan sentiasa setia untuk bersama-sama kita mendengarkan perkongsian ilmu dari rakan-rakan pembentang dan juga tidak asing lagi daripada Datuk Dr. Mahinder Singh yang juga walau berada di mana Datuk akan ke udara bersama-sama dengan kita dan ilmu yang diberikan walaupun dalam masa yang sedikit 10-15 minit tetapi sangat berguna, terutamanya rakan-rakan pengetua dan guru besar boleh aplikasikan dalam kerja buat kita sebagai pemimpin di sekolah atau di organisasi masing-masing. Baik, untuk tidak membuangkan masa lagi, saya yakin dan percaya minggu ini hari yang ke-9 umat Islam berpuasa, insya-Allah cuaca yang baik, kita bersama-sama menjalankan tanggungjawab. Dan tidak saya lupakan dan saya nak berkongsi pada rakan-rakan, walaupun kita berpuasa tapi kita masih lagi boleh dan berupaya berkongsi ilmu. Untuk tidak membuangkan masa, pada hari ini sekali lagi Datuk Dr. Mahinder Singh akan bersama-sama dengan kita dengan tajuknya Digital Detox. Biasanya Datuk bila saya dengar perkataan detox ni selalu tergambar di fikiran saya tentang kesihatan. Kesihatan, betul. Detox pada kesihatan. Tapi hari ini macam lain sikit. Jadi kita beri ruang pada ketika ini kepada Datuk Dr. Mahinder Singh untuk memberikan perkongsian beliau. Silakan Datuk. Betul Dr. Zalina, terima kasih kerana untuk memulakan sesi kita pada hari ini. Dan juga kepada semua yang dapat bersama pada hari ini, terima kasih. Sememangnya saya tertarik dengan tajuk ni, Digital Detox, kerana kita semua dah dalam beberapa tahun yang lepas terlibat dalam digitalisasi, digitalization, dan kadang-kadang kita rasa kita tidak boleh terpisah daripada digitalisasi ini atau digitalization. Tetapi kita yang lahir pada tahun 50-an, 60-an bukannya digital natives, dan ia berlaku sepanjang awal umur kami 30-an baru kami didedahkan kepada komputer dan sebagainya. Tapi 20-30 tahun yang terakhir ni, digitalization itu telah berubah banyak. Dan banyak penulisan juga, kalau anda lihat di sini, macam tajuk Stop Staring at Screens. Digital Detox pun banyak buku yang ditulis. Tajuk Strolling Our Lives Away. Kenapa mereka tulis? Kerana kita sudah sampai ke satu tahap di mana digitalization sudah meresap masuk ke hidup kita, our lives.
Dan kita tak tahu di mana had atau sempadan di antara kadangkala kerja dan hidup. Work and life balance kita tak ada. Dalam perbualan dengan rakan-rakan, saya kadang-kala nyatakan bahawa sebaiknya kalau boleh, dalam sistem persekolahan pun, bila dah lepas pukul 6 atau lepas pukul 7, kalau ia tidak melibatkan nyawa, kesihatan dan sesuatu yang memang sangat it's a emergency. Kalau boleh kita jangan gunakan WhatsApp sebegitu sewenang-wenangnya di antara warga sekolah, khususnya untuk yang rasmi-rasmi. Rasa-rasanya mungkin kita boleh selesaikan apa yang perlu diselesaikan dengan ada satu had. Dan saya tertarik dengan rakan yang bekerja di Heriot Watt University dekat Putrajaya ni. Satu hari dalam sembang saya dengan beliau, dia kata di universiti tersebut pukul 5 semua dah berhenti kerja. 5:30 sistem dah shutdown. Artinya mereka berpandangan bahawa kalau anda ada di tempat kerja dari pukul 8 sampai pukul 5, you should have been able to complete apa yang sepatutnya. Maka bila balik itu adalah masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri dan perkara-perkara lain. So itu satu detox juga daripada kerja. So memandangkan perkara ini berlaku dalam hidup kita, of course setiap kali kita bincang perkara ini, setiap mazhab akan ada dia punya rasional dia sendiri mengapa. Tapi kita harus tahu bahawa negara-negara yang maju pun dalam pendidikan number 1 dalam dunia pun ada dia punya sempadan-sempadan yang mereka letakkan sempadan supaya tidak berlaku pencemaran di antara life and work. Ya. Ada satu sempadan yang boleh dihormati bersama. Walaupun kita tahu kedua-duanya sama penting. So, dalam kajian, saya nak mulakan, you are not alone. Saya nak angkat tangan dan juga kata saya pun perlu detox juga. Dan kita kena cari cara yang sama-sama sesuai dengan gaya hidup, our lifestyle. Ya. 61% daripada masyarakat, ya, daripada kajian menunjukkan they are addicted to internet and their digital screen. Daripada handphone ke mungkin iPad, daripada iPad ke laptop. So they are, hooked up to that. Dan ini sentiasa telah menunjukkan mengganggu kualiti hidup dan juga overload of their senses dari mereka. That's why you need to take a break. Ia bagus untuk mental and physical health. So apa sebenarnya ialah digital detox? Iaitu bila kita asingkan diri daripada secara intentional daripada devices kita. Dan masa yang kita habiskan online. Dan kalau kita berani, kita sanggup, kita disconnect terus dari pukul 7 sampai pukul pagi berikutnya. Tapi berapa ramai di antara kita selesa buat begitu, bila kita sudah setiap setengah jam pun kadang-kadang kita sedang cari. So what is digital detox? It's a period of time during which you intentionally reduce the amount of time you spend online on your devices. You may even opt to disconnect completely. Dan ada mereka yang pernah lakukan sebegini. Kalau tidak, we will have sleep problems. Kajian menunjukkan depression, anxiety, weight gain, unhealthy eating, lack of exercise, lack of time management, work ethic problems. Yes, memangnya Dr. Zalina akan sebut, kita kata okey, cikgu-cikgu kena mahir dalam penggunaan teknologi dan tools dalam mengajar. Yes. Itu memang kita war-warkan. Tapi mesti ada hadnya. Kerana bukan saja kita gunakan untuk PDP, kadang-kadang kita gunakan selebihnya.
dan sejauh mana selebih itu digunakan. Sebab itu kita perlukan satu kesedaran. Dan ini daripada buku Stolen Focus, ya. Kalau anda lihat pada skrin ni, buku Stolen Focus oleh Johann Hari. Dia kata, you are living in a system that is pouring acid on your attention every day. You lose attention sebab kita berlompat daripada satu app kepada app yang lain. Whole day we are doing that, ya. Kebanyakanlah, especially yang memang khusyuk tentang perkara ni. And dia nyatakan ini bukan individual problem. Ia sepatutnya systemic problem. Require systemic solution. So macam saya bagi contoh Harriet Watt University tadi, maka itu adalah systemic problem, so systemic solution. Kita tutup pukul 5, 5:30 sistem pun tutup. You anda balik. Kalau ada kerja di rumah yang berkaitan dengan kuliah dan sebagainya, boleh. Tapi dalam sistem that is systemic problem with systemic solution. Kena ada that willpower, political will. Next slide please. So apa benefit digital detox ni? Kita baca ya dalam surat khabar pun, minggu lepas pun saya lihat letters to the editor, ada seorang tu komplain ya, bahawa anak dia apa, main game sepanjang, sampai satu malam boleh main game ya. So itu semua akan mengganggu kalau kita tidak ada, we will not get the benefit of having a calm life and feel contented. Dan itu akan mengakibatkan stres kita bertambah. So if you want to be productive, kita tak boleh habiskan terlalu banyak masa on the internet. Kita harus cari jalan macam mana kita nak mengawal. Anak saya sendiri kadang-kadang komplain tentang saya. Kata, "Papa, you on the phone too many times." So, kena cari satu titik kesedaran diri tu. At least ada orang yang ingatkan kita ya. And if you cut back on phone time, and it can boost your self-image dan self-esteem. You feel better about yourself. Bahawa hidup itu tidak bersama dengan hanya dengan gadget saja. There is more to life. Dan ada banyak buku juga ya yang ditulis makalah How to Detox. How to Detox. Saya sedang cari buku ni yang Johann Hari punya Stolen Focus. Dan untuk lihat bagaimana dia telah, macam dia kata, it pours acid on our life ya, continuously kerana terlalu banyak terpengaruh. So if you do digital detox, you sleep better, you boost your productivity. So we get healthier. Otherwise, a lot of doctors pun kata keep your children away from the screens kerana kajian juga menunjukkan pelbagai masalah kesihatan. And if you disconnect, it can provide relief to your various parts of your bodies sambil duduk juga. So get healthier, sleep better, and stop staring at a phone right before bed, because itu akan mengganggu juga untuk badan kita rehat dan tidur. A digital detox can help your body better control your sleep cycles. Kalau tidak, itu memang terbukti dari dulu pun. So we try to avoid that. So how to get started? You don't have to quit your devices altogether. Dr. Mahinda kata tak ada. Tapi just do what works best for your lifestyle. So kita kena cari persamaan kita sendiri. Hari ini ada tutor rush untuk sesi beliau. So tutor rush kena cadangkan satu persamaan, macam persamaan matematik yang you ajar. Apa persamaan untuk digital detox ini? What plus what minus what will have a healthy lifestyle. So we are looking for that equation. Setting your phone aside for a few hours every now and then. Berani tak kita buat begitu? Tapi kadang-kala ya, Dr. Zalina, saya pun pernah jadi bos, anda sekarang bos juga. Kadang-kala orang takut pada bos. Bos dah hantar mesej, kenapa tak baca? Dah sejam I tunggu you punya jawapan. Actually, kita kena faham. After a certain time, kita perlukan sempadan itu. Dan saya terfikir dan saya jangka mungkin ada kesilapan kita lakukan juga dahulu. Yeah. So kita kena ada satu had lah. Suka tak suka. Disconnecting completely from the internet for a day or two
I think kena betul-betul beranilah. Kalau kita mungkin gunakan untuk kerja tak boleh, tapi untuk yang lain mungkin kita boleh cuba. Especially saya sekarang ada connection berhubung dengan pihak Finland. Saya tahu mereka kadang-kadang 2 hari dia tak jawab ya. Email dan selalunya dia akan beritahu sebelum tu. Bagi mereka cuti tu cuti ya. Tak ada gangguan. Walaupun dia tak jawab. Oh sorry, I was away skiing, dia kata. dia tak ganggu dan dia want time for themselves. Kita mungkin kena cuba capai ke arah itu. So kita kena kaji sendiri kenapa kita ke arah nak gunakan gadget dan sebagainya. Is it boredom? Do you need it for work? Do you feel like you're missing out on what others have? Orang lain buat, maka kita pun nak buat. Just checking your phone makes you feel better. Kita tak pasti. Setiap orang ada dia punya rasional dia sendiri. But you need to get a better sense of your emotion. Mungkin ada kesemua ni. That's the reason why you are onto the internet most of the time. So schedule a break from your phone yang saya dah bagi tahu. Expert says easy to keep your phone away, especially during meal times. Tapi kalau kita pergi kadang-kala kedai chicken rice shop dekat mana-mana shopping complex, ramai satu keluarga semua tengok handphone juga. So how do we find that balance lah ya? Dan ada app yang boleh membantu kita untuk track penggunaan kita. So mungkin itu akan membantu. Johan Hari pun menggunakan app untuk kaji diri dia sendiri tentang penggunaan internet sebelum beliau menulis buku. Disconnect at night before bedtime. Kalau seboleh-bolehnya. Right? And turn off notification. Ini satu lagi cadangan. If you feel like you have smartphone addiction, it's time mungkin anda kena jumpa seorang doktor atau psychiatrist untuk membantu kita ke arah. A lot of children I know main game dan sebagainya terganggu dengan perkara ini. So you need help. It's not wrong. Bukannya kalau kita pergi jumpa doktor atau psychiatrist artinya kita ada mental problem, you know. The mental health ini luas. Kita ada isu untuk fokus. So bagaimana nak dapatkan balik fokus itu? Bagaimana kita sama juga untuk seseorang yang merokok tu nak berhenti merokok. So you need some kind of detox. So carilah cara detox kita sendiri itu. How can we stay away from the gadgets and the internet, especially if it's affecting our health, right? Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tamat, kita akan lihat satu video untuk 3 minit tentang digital detox. Okey, Siti boleh tolong kongsikan? Are you or other members of your household using phones, tablets, or playing computer games right now? You know who you are, admit it. If so, this next story may give you all a little bit of food for thought. A village in Western India has introduced a nighttime digital detox. Residents have to switch off all their devices by law. Well, far from being up in arms, the idea has won the widespread support of those villagers. And as our senior international correspondent John Irvine found out, it's having some really positive results. This is a seemingly unremarkable and quiet corner of Western India where the old ways of doing things still have their place. At the heart of the area is the village of Mahite Vadgao. Around 3,000 people live here, and despite being far off the beaten track, they stay in touch with the rest of the world thanks to modern electronics. In the early evening, almost everyone can be found at home watching screens of various kinds. We all know the drill. But the thing that makes this village a place apart is what happens every evening at 7 o'clock. A siren heralds the start of what they call a digital detox. By law, all screens have to be turned off.
Anyone glued to their television, computer or phone must become unstuck and do something that doesn't involve any of those devices. In this household, Mum admitted that she used to be addicted to watching TV soaps at this time. Do you miss them? She said that actually she now watches them during the day instead, but she also said she has come to appreciate family time during the digital detox, which lasts from 7 until 8:30 p.m. These people are heading out on patrol to enforce the law, on the basis that the villagers cannot be left to their own devices. These enforcers go house to house to make sure the ban is being observed. They have the power to find transgressors, but are yet to do so. Critics might regard this as an invasion of privacy, a case of Big Brother watching you to make sure you're not watching anything. But this initiative has widespread support throughout this village. The most noticeable benefits have been appreciated by the village's school teachers. Less screen time means fewer distractions for the pupils and more schoolwork being done. The children are more attentive and less tired. In general, they're better able to learn the subjects taught here. It was a brilliant idea, and I've noticed massive changes in the kids' education. The digital detox has happened daily since its introduction last August, when this man was in charge of the local council. The initiative is his brainchild. In my own home, I saw our children get addicted to their mobiles, and I thought I should do something. So I met the other villagers and suggested my idea. After a detailed discussion, we agreed to give it a try. During our visit, Vijay addressed the village secondary school. He told the children that the fact the initiative had attracted the attention of a British TV crew was another ringing endorsement. We sought the children's opinion. 16-year-old Gayatri told me that family life has improved, and so has the quality of dinner. We are talking to each other more, and my mum is able to concentrate on making better food. In a world that seems obsessed about being switched on, these people believe they are preserving the virtues available by switching off, just for a while. John Irvine, ITV News, Western India. Okey, kita ke akhir penyampaian tu. So saya dengan slide yang terakhir, jangan lupa bahawa buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. And if a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So carilah kita punya persamaan sendiri untuk detox kita. Okay, so thank you very much and bye. Terima kasih banyak-banyak Datuk atas perkongsian berhubung dengan digital detox. Saya macam dah jadi speechless ni Datuk, kerana sangat bagus, tapi waktu yang sama saya kira penggunaan digital ini bukan pada anak-anak saja, tetapi pada diri saya juga sangat-sangat macam dah jadi suatu yang menjadi keperluan. Kalau dulu contoh kita kata kenderaan itu bukan kenderaan itu ialah bagi orang yang mampu, yang sebagai sesuatu yang orang yang mampu saja miliki, tapi hari ini kenderaan ialah salah satu daripada keperluan. Bila Datuk bercakap tentang detox digital ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Tapi bagi saya, ada juga ni kalau kita berbincang Datuk, mungkin berjam-jam kita boleh bawa tajuk ini. Sebab betul, nak reduce the amount of time you spend online tu bukan senang lah.
tambah-tambah lagi kalau kita tengok dulu anak-anak ya Datuk, dia akan, saya lah zaman saya, mungkin zaman Datuk, kita akan main di luar. Tetapi hari ini anak-anak kita macam anak-anak yang baik, duduk dalam rumah, duduk dalam bilik. Rupanya mereka sebenarnya berhadapan dengan komputer dia, dengan telefon dia main pun dengan menggunakan peralatan digital. And pada waktu yang sama, masa makan, kalau tadi Datuk kata dekat luar tu possible mereka main. Tapi kadang-kadang dalam rumah duduk semeja sama-sama pun anak-anak kita akan pegang telefon. Mungkin saya berjaya sedikit bahagian itu, memberikan order pada anak. Kalau kita makan, terutama dinner, kita tak boleh pegang telefon. Contoh. Itu saja yang berjaya. Tapi masih lagi saya, macam mana cara kita nak reduce penggunaan itu. Lebih-lebih lagi Datuk, digital trust 7 trust yang dimuka-mukakan oleh YB Menteri kita pun ada di dalamnya tentang pendigitalan atau pendidikan digital di sekolah. Menarik, tetapi saya rasa ada ketikanya kita macam susah sangat Datuk nak mengelakkan diri daripada nak disconnect dari bahan-bahan digital ni. Kena ada, kalau mungkin Datuk setujulah, kena ada kekuatan yang sangat-sangat pada diri kita untuk kita disiplinkan diri, elakkan diri dari penggunaan untuk detox diri daripada digital inilah. Datuk, saya dekat office pun akan menghadap laptop. Saya sampai rumah pun saya akan buka laptop. Semua maklumat melalui telefon, baca buku guna telefon, baca maklumat yang lain daripada jabatan pun guna telefon. Macam mana saya nak buat tu Datuk? Agak-agaknya lah kalau kita rakan-rakan yang lain pun mungkin boleh bagi pandangan. Macam mana kita nak kurangkan supaya, saya pun rasa kita akan ada dia punya, mungkin Rajinder pun tahu, kita akan ada macam bila berhadapan dengan mungkin faktor kesihatan pun tak baik kan, berhadapan dengan komputer. Tapi how I wish lah kalau saya dapat kurangkan penggunaan bahan-bahan digital ini, adalah sangat baik lah untuk diri sendiri, untuk kesihatan, untuk minda, untuk keluarga dan sebagainya. Datuk, kalau Datuk boleh kurangkan macam tu, agaknya saya cuba jugalah nak kurangkan. Cuma setakat ini macam telefon itu salah satu device yang tak boleh lari daripada tangan. Kadang-kadang nak masuk bilik air pun nak bawa. Bayangkan betapa kita dipengaruhi oleh device ini. Betul. Agaknya ada komen tak lagi Datuk? Saya kalau boleh kurangkan, saya memang nak kurangkan. Ya, setuju. I think that's the way to go lah. Kalau boleh, sejauh yang boleh. Okey. Rakan-rakan lain saya kira pun kalau sebaik mungkin kita mudahkan dari diri kita dan anak-anak kita di rumah. Cuba untuk mengurangkan, doesn't mean kita kurangkan komunikasi atau mendapat ilmu daripada digital ini, tetapi detox tu tadi kita pun tengok bagaimana video itu dipaparkan. Kalau kita boleh buat satu hari few hours untuk berjauh daripada bahan-bahan ini, peralatan apps ini, saya rasa pun dah cukup baik. Suatu yang sangat baik. Tadi ada soalan ke apa ni? Sekiranya kita warga guru, adakah sistem pendidikan kita membenarkan kita kurangkan penggunaan laptop atau phone? Itu soalan tu Datuk. Kita kena cari satu balance lah. Ya, betul. Balance itu aja. Dia tak kata let go of all digital, tapi cara yang terbaik. Okay, but can you just put it that? Itu aja. Baik. Sepatutnya maknanya kita ni sebagai pendidik kita kena menggunakan kemahiran dan kepakaran yang kebijaksanaan
untuk menggunakan atau dirujuk menggunakan peralatan ini, terutama mungkin guna pada waktu yang perlu, dan cuba elakkan untuk sekadar nak tengok TikTok ke, sekadar nak tengok Instagram ke. Mungkin kita boleh reducekan lah bahagian itu, kan? Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Mahinder Singh dan Harsik atas perkongsian yang sangat baik, yang saya kira tajuknya itu pun dah menarik dah untuk sebab tu saya tunggu sampai habis, sebab saya rasa wah bagus tajuk ini, dan terpanggil kepada kita rakan guru bagaimana nak menyeimbangkan penggunaan digital ini, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk atas perkongsian pada minggu ini, dan kita akan teruskan kepada sesi kedua kita, iaitu sesi hands-on online session. Dan pada kali ini, minggu ke-84 ini, moderatornya ialah Cikgu Sofia, namanya panjang, Sofiatul Raunakiyah binti Rahim saja. Silakan Cikgu Sofia untuk mengemudikan sesi pada kali ini bersama-sama dengan Mr. Rajinder Singh. Silakan. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Datuk. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peserta CDL pada kali ini, iaitu sesi perkongsian ilmu siri yang ke-84. Okey, saya juga merupakan satu ahli yang agak baru di dalam community CDL, maka saya berasa amat teruja lah untuk menjadi moderator kepada satu figura pendidikan yang tidak asing lagi, iaitu tutorage ataupun juga dikenali sebagai seraj. Okey. So, hari ini kita akan belajar sedikit lah. Bukan belajar sedikit, belajar banyak daripada tutorage. Tapi sebelum kita boleh pergi kepada perkongsian beliau, ingin saya highlightkan berkenaan objektif kita pada hari ini. Objektif yang sama pada setiap minggu, iaitu untuk sesi CDL, objektifnya adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, untuk membangunkan kompetensi guru, untuk meningkatkan keupayaan kita sebagai guru, dan juga untuk membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Selain itu, ada sedikit peringatan, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL, dan pendaftaran adalah percuma. Boleh pergi ke website CDL. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat. Seperti hari ini adalah Jumaat, dan ia berdurasi 1.5 jam. Bermula pukul 3 petang. Kalau sesi snippet tu akan bermula sedikit awal 2.50 hingga 4.30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on dan sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Jadi saya boleh lihat satu manfaat yang sangat besarlah sekiranya cikgu-cikgu dan juga mereka yang bukan cikgu masuk sekali dalam community CDL. Okey, ini adalah berkenaan poster kita pada hari ini, iaitu tajuk kita adalah berkenaan eksplorasi matematik dengan Desmos. Betul ke saya sebut tu? Seraj Desmos, okey. Yes, betul, Desmos. Alright. Dan saya boleh tahu yang tutoraj ni seseorang yang sangat sempoi orangnya. Apabila saya minta biodata, dia nak saya berikan sesuatu yang sangat ringkas je walaupun orangnya sangat hebat. Okey, kita satu panggilan mesra untuk beliau adalah tutoraj. Beliau merupakan bekas jurutera kimia yang mempunyai minat yang mendalam matematik, betul? Dan beliau juga merupakan asal daripada Tanjung Rambutan, Perak. Okey, saya rasa saya tak nak panjang-panjang lah dengan bahagian saya ingin serahkan sesi ini kepada tutoraj untuk menyambung sesi perkongsian. Silakan. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Sofia. Terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Mahinder dengan perkongsian detox. Rasa macam salah kan? Kita ingat sepanjang kita boleh detox. Sebenarnya rupanya ni detox sepanjang zaman ni dengan teknologi sekarang ni. Okay, saya sebenarnya the truth, masa Datuk bagi tahu yang saya kena cari create formula ni,
perlu kita fikirkan apa formula dia ni. So I think Dato' actually we really need a strong will lah. Yeah. We need a strong will, betul-betul. Because saya rasa apa yang Dr. Zalina sharekan tadi dengan anak-anaknya yang selalu dengan gadget. So memang kalau kita fikirkan balik kan, dia rasa macam dah jadi satu budaya yang tak sihat. No? Okay, tapi itulah. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang ni kita boleh fikirkanlah detox bukan saja daripada segi kesihatan tapi juga detox dengan penggunaan teknologi-teknologi yang makin lama makin banyak mengambil masa kehidupan kita seharian. Okay. Tak boleh main TikTok, why tak bagi takut ramai peminat perempuan mesej boy, cikgu Aziz. Itu yang kalau kita baca komen dia kan, tak boleh main TikTok, Instagram. Tapi secara tak langsung kalau kita lihat pada satu komen tu tadi pun, kita sebagai tenaga pengajar sekarang ni rasanya dia tak tahulah, dia macam secara tak langsung kita makin lebih dekat dengan teknologi. Sama ada kita mungkin nak nafikan dia pun tak boleh juga. Tapi ya, saya rasa itu realiti dia. Kita zaman sekarang ini, especially selepas habis saja PKP ni, so kita dah makin terbiasa dengan teknologi. Saya rasa dia ada baik, tapi pada masa yang sama ada juga buruk dia, seperti mana perkongsian Datuk Mahinda tadi lah. Alright, so dan apa yang di-sharekan video ringkas pasal kampung yang dekat India tu yang memang dia bersungguh-sungguh sampai dia ada enforcer yang akan datang untuk check budak-budak ni dia tak guna ke. I think that is something very good. Something right. And saya rasa tanpa membuang masa kita boleh mulakan sesi kita hari ini yang mana kita nak explore matematik melalui Desmos. Setuju saya, tapi tak apalah, demi menggembirakan isteri kita follow je lah. Jom proceed. Itulah, kita proceed saja ya. Alright, so regarding this Desmos, okay. Saya sebenarnya kalau nak dikatakan sebelum ini gunakan Desmos ini banyak kepada semata-mata ialah nak tunjuk graf, nak plot graf. Tapi masa PKP dia ada beberapa webinar free daripada Desmos. Alright, so trainer-trainer daripada Desmos ini masa dia kongsikan macam mana sesuatu topik itu kita boleh ajar, bukan saja kita rasa seronok, bukan saja kita boleh belajar, tapi at the same time kita boleh lihat aplikasi apa yang kita dah belajar pada sesuatu topik itu tadi dan kita mainkan melalui game. And I find out that this is extremely interesting, seriously, because saya yakin dan saya percaya kepada kita yang hampir 222 peserta hari ini, kita di fine tunekan minda kita ni matematik, ada latihan dan kita kena buat latitude. Ada soalan latihan, ada soalan latihan. Itu je yang kita tahu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang. Memang itu yang selalu diterapkan. Yang mana matematik ini tadi memang kita tak boleh lari daripada latitude. Yes, I think up to certain degree I have to agree with that. Tapi kalau nak dilihatkan sekarang dengan adanya teknologi ini tadi, so sesi pengajaran dan pembelajaran matematik ini tadi sebenarnya dah banyak berubah. Dan hari ini, nanti saya akan kongsikan skrin supaya kita boleh lihat bagaimana kita boleh actually buat sesi kelas matematik kita ini tadi menarik. Okay? Tapi sebelum ini yang pernah saya sharekan dengan beberapa rakan yang lain, so mereka dapati nak create template itu tadi agak payah. Sebenarnya hari ini kelas kita bukan nak create template, tapi kita nak guna template yang orang lain dah sediakan dan kita hanya buat sedikit modifikasi untuk kegunaan kelas kita tadi. Alright. So dengan itu saya akan sharekan saya punya screen. Alright. Ini rupa Desmos, okay? Dan kalau kita perhatikan di sini sebenarnya yang ini memang saya dah login awal-awal, okay? Kalau sebelum itu tadi memang kita kena sign in, alright? Dan kalau kita lihat di sini kita boleh ada new blank graph,
Dan di sini tadi Safe Graph ini merupakan actually template-template yang saya buat. Dan kalau saya lihat di sini sekarang ini saya ada hampir 212 template yang saya buat berdasarkan kepada sesi-sesi kelas tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Alright? But what I like to do here is that saya sebenarnya nak ajak semua peserta hari ini kita lihat macam mana Desmos Classroom ini nanti kita boleh buat semua aktiviti yang menarik ini tadi. Okay? Dan di mana kita boleh masuk di dalam Desmos Classroom ini tadi. So saya rasa ada eloknya saya tunjukkan daripada awal yang mana kita tuliskan si Desmos itu tadi dan kita akan masuk di sini. Alright, so Desmos Let's Learn Together. So of course, when you click on that class, again, as I said, saya memang sudah kata orang tu saya dah login dan saya login menggunakan akaun Google saya. Dan apa yang menariknya di sini, okay, tools kita tadi ada banyak. Right? Kita ada graph, scientific calculator, 4 functions calculator. Yang ini biasalah, bukan scientific tu. Lepas tu matrix, geometry tools. Cumanya geometry tools ini tadi dia tak sehebat, tak sepower GeoGebra. Okay, but for a beginner, I think using these Desmos it will be seriously interesting. Apa aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat dengan pelajar kita tadi adalah kalau kita pergi di sini ya kelas, sebab kita ni ramai di sini tenaga pengajar, so kita go for the teachers. Dan di sini nanti dia ada yang most popular classes, custom activity. Custom activity ini aktiviti yang saya pernah gunakan. Okay? Tapi saya nak pergi kepada home. Okay? Nak tunjukkan apakah aktiviti-aktiviti menarik yang boleh kita lakukan. Okay? So, walaupun dia banyak menggunakan syllabus luar negara, tapi when you are talking about mathematics, I'm sure the basic fundamental itu tadi, tak kira lah kita buat SPM, IGCSE, IB, Edexcel, CBSE, dia semuanya sebenarnya sama sahaja. So it is good if we can actually make use of all this, right, di dalam kita punya kelas. Dan nanti saya akan kongsikan apa yang cikgu-cikgu boleh buat nanti supaya kita boleh macam ambil sedikit slide daripada mini marble golf, land plane. Kita boleh susun sendiri slide-slide ini tadi according to our own lesson plan. Alright. So macam kalau yang land the plane ini tadi, ini dia nak ajar garis lurus. Tapi cara kita ajar garis lurus ini tadi adalah dengan memberikan introduksi seperti berikut. Nanti kita akan mainkan. Saya akan berikan kod supaya cikgu-cikgu semua, peserta-peserta semua tadi boleh ada feeling dia macam mana kita boleh pastikan yang landasan, kapal terbang ini boleh landing dengan selamat. So of course at this point, kita hanya boleh gerakkan kapal terbang ini tadi. Mungkin kalau saya rasakan di sini, kalau saya submit tadi kelas, kita boleh tengok dia akan landing dan bingo. Kalau tadi lampu yang berkelip-kelip itu tadi menjadi hijau, maksudnya kita dah berjaya landingkan kapal terbang ini dengan betul. Okay? Di atas landasan. So, apa yang kita buat seterusnya, dia akan tanya, kalau kita nak landingkan kapal terbang ini tadi menggunakan persamaan berikut, Y sama dengan 15 tolak X. So, mana kita perlu buat tadi? Katakan sengajalah kita letak di sini dan kita submit. So, kita boleh nampak sebenarnya kita tak berjaya. Okay? Tapi, kalau tadi yang kita ajar garis lurus, so memerhatikan pada nilai 15 ini tadi, kita tahulah dia ada something to do with the pintasan. So, this will be very interesting for the students to see that from which point on the y-axis that we need to release this aeroplane tadi. Alright? So, there you are. And bukan itu sahaja. Di sini pun ada beberapa persamaan yang boleh kita tentukan untuk memastikan kapal terbang ini tadi boleh landing dengan selamat. So, over here, as you can see, apa yang kita boleh buat, kita perlu tukarkan persamaan ini tadi. Mungkin kalau kita letak tadi 1, dia makin hampir. Kalau tadi kita letak 1/3, so nampak tak? Ini beberapa adjustment yang perlu kita buat. So, these are few
interesting activities yang kita boleh buat kalau pelajar itu tadi tahu apa itu kecurunan graf, apa itu persamaan graf. So this will be a very interesting activity that we can do with our students, right? Dan ada banyak aktiviti lagi. Kalau kita lihat di sini memang ada banyak, right? Dan apa yang kita nak buat sekarang di sini, malangnya hari ini kepada kita, bolehkah Desmos digunakan untuk murid sekolah rendah? Jawapan dia boleh. Kenapa kita boleh gunakan untuk sekolah rendah? Sebab untuk sekolah rendah dia juga akan ada beberapa aktiviti yang menarik. Okay, walaupun tak banyak, tetapi kita boleh buat modifikasi, right? So antaranya untuk budak-budak sekolah rendah ini tadi, apa kata kita main game ini, right? So dalam game ini nanti kelas, macam budak rendah nanti kita dah ajar dia pasal koordinat. See? So nanti apa yang mereka perlu buat, mereka perlu bentukkan garisan warna hijau ini tadi yang membolehkan landasan dibentuk, yang mana kalau kita launch guli-guli ini tadi boleh masuk ke dalam mangkuk ini tadi, right? Dan apa yang kita boleh buat, kita boleh tukarkan koordinat dia di sini. Ini negatif 10, ini pun kalau kita jadikan negatif 10, dan sekarang kalau kita launchkan dia, apa yang berlaku, semuanya masuk tapi keluar balik. But it is okay, as long the students, dia akan ada timbul rasa minat nak main game yang mana mereka perlu cari koordinat-koordinat tertentu untuk memastikan mereka mencapai misi untuk dapatkan bintang-bintang ini tadi. Macam kalau yang ini kelas, koordinat dia 28. Kita ada tulis di sini tadi 28. Tapi yang ini tadi, kita nak bawa dia di sini. Okay, so this is where the students will try to do some trial and error. Adakah ini tadi 9? Okay, fine, fair enough. Okay, so there you are. You launch, dapat. Bukan itu sahaja. Bukan sahaja untuk sekolah rendah kita boleh buat begini, tetapi untuk sekolah menengah, kita boleh juga cari kecerunan. Apakah kecerunan titik 28 dan 92? So, apa yang kita boleh buat? So, kita boleh tuliskan M. So, dia mestilah perbezaan pada paksi Y tadi. 8 kita boleh tolakkan dengan 2. Ini yang saya maksudkan tadi. Benda tu tak ada di sini, tapi kita boleh adakan. Kalau tadi kita nak bagi tahu dekat murid pasal kecerunan ataupun persamaan garis lurus. So, these are some of the activities that we can do with our students. So, 8 minus 2, and then we have 2 minus 9. So, there you are. Ini yang kita dapat. Okay. Dan kalau tadi saya nak buat satu persamaan garis lurus, kita tahu dia mesti Y sama juga dengan MX campurkan dengan C. You see? And now, sekarang, kalau tadi saya nak tukarkan warna dia. So, apa yang saya boleh buat? Saya nak tahu apakah persamaan yang menghubungkan dua titik ini tadi kelas. So, what we can do, you can just move this slider and then you check. Betul ke? Ini nilainya, actually kita boleh carilah apakah nilai C itu tadi. But yeah, this is some of the activities yang boleh kita lakukan. Dan di sini, macam mana? You see, not only the students will find that mathematics is interesting, but then at the same time, they also need to start to think on finding what should be the right coordinates so that dia boleh dapatkan misi bintang itu tadi. Dan ada macam-macam yang kita akan lihat nanti di sini. Alright? So, untuk itu, apa yang saya nak buat, saya akan pergi balik kepada aktiviti yang memang saya sudah sediakan, which is this. Alright. So, ini yang kita akan buat. And kalau cikgu perasan, selamat petang semua, izin akan diberikan. Okay. How about special education students? Can we apply Desmos to special children? Okay, class. Desmos untuk special children ini, kalau kita lihat di sini kepada mereka yang ada masalah penglihatan, so yang ini tadi kita boleh tukarkan dia kepada Braille mode. Alright.
But to tell you the truth, actually, I seriously don't know how this Braille mode works. Okay, sebab saya tak pernah gunakan. But I know whenever we want to plot anything ni nanti, benda-benda ini tadi dia boleh memang membantu pelajar, especially yang ada masalah penglihatan, untuk tahulah apa yang berlaku di dalam Desmos ini tadi. Right? So this is it. I think maybe the teachers, they will set this, and then after that, the students, bila cikgu dah print out kan benda ini nanti, so at least that they can feel apa yang sedang berlaku dalam dia punya canvas Desmos ini tadi. Right? But then, Karen, to answer your question specifically whether this is okay to apply these Desmos to these special education students, I think yes, you can do that. But I seriously just don't know what are the changes that I need to do. Is this Desmos free to use? Yes, class. Desmos, it is free. Dan kelas, Desmos ini jangan kita ingat hanya untuk buat graf sahaja. Sebenarnya dia ada pertandingan lukisan kelas. Kalau kita lihat di sini, ini Global Maths Arts Contest. Kalau kita lihat semua lukisan-lukisan ini tadi dibuat menggunakan Desmos. You see? So kalaulah tadi kita nak lihat dengan lebih jelas, katakan yang ini Desmos clock. So apa yang berlaku kalau kita lihat di sini bagaimana kita gunakan Desmos ini tadi, yang ini. Semuanya ini tadi, right? Dia, kalau saya gerakkan yang ini, nampak tak? Saya gerakkan yang ini, saya boleh gerakkan yang ini, so, semua ini tadi. Okay? Apa yang berlaku? Macam mana benda ini terbentuk? Dalam folder ini, dia akan bagi persamaan-persamaan yang membuatkan kita boleh buat lukisan-lukisan ini tadi. So for my own personal record, saya sebenarnya menggunakan Desmos ini, ada satu ketikanya saya punyalah semangat, saya nak draw saya punya bendera Malaysia kelas. Okay. So tapi itulah, bendera Malaysia ini malangnya kelas. Saya ada masalah sekarang nak draw bintang. Okay. So, tapi apakah persamaan yang terlibat? So, kita boleh lihat di sini kelas. Okay. So, jalur ini tadi, ini equations yang terlibat. Okay. Dan kalau saya buat begini, dah hilang jalur dia itu tadi. Alright. So, we can also hilangkan dia punya grid. Hilangkan paksi ini semua tadi. So, nampak tak? Kalau yang jalur merah ini tadi, ini. Yang bulan sabit itu tadi, yang ini apakah persamaan bulan sabit itu tadi. So memang banyak sangat trial and error yang kita kena buat di sini kelas. Dan kadang-kadang sakit hati juga kalau kita tak dapat apa yang kita nak. Yang bintang ini actually, it is seriously, saya boleh dikatakan give up lah. But I think I really need to think again on how exactly to come up dan settlekan yang ini tadi. Dan saya rasa kalau ini saya boleh buat, saya boleh gelarkan merupakan orang yang pertama buat bendera Malaysia menggunakan Desmos. Alright. So it is interesting for you to explore. Alright. Tapi untuk sekarang, saya nak cikgu semua yang ada di dalam sesi hari ini, is this Desmos free? Yes, it is Desmos free. And macam saya katakan, kita boleh lihat banyak lukisan-lukisan di sini tadi dan semuanya dibuat menggunakan Desmos dan semuanya ini tadi dibuat dengan menggunakan persamaan matematik. So kalau saya hilangkan yang ini semua, kita boleh lihat background dia tadi yang ini. You see? This is our background. Kalau saya nak tukarkan yang ini tadi, saya boleh tukarkan warna dia kepada maybe kuning kalau saya nak, maybe yang biru begini. Alright. So there's so many things that I can do over here. Alright. So itu background. So kalau tadi kita nak start, so ini bintang dia kalau kita lihat, itu dia. Dan bintang ini nanti sebenarnya kalau kita lihat dia ada bergerak.
So ada sesuatu benda yang perlu kita lakukan supaya kita boleh gerakkan nilai-nilai diri ini tadi kelas. Okay, kita juga ada bulan. So moon ini tadi ada persamaan-persamaan dia. Kita ada sun. Okay, kita ada clouds. Clouds ini tadi apa formula dia? Ini banyak gunakan tables. Alright, kita juga ada smoke. So it is quite interesting. What are the wonders that you can do with Desmos? Cumanya saya tak pernah lagi buat aktiviti yang melibatkan hampir melebihi 200 pelajar. So jadi hari ini saya rasa kalaulah kita buat aktiviti ini nanti, I won't be surprised PC saya akan jadi slow. Okay. Dan duka cita dimaklumkan ya. Kita sebenarnya siapa yang ada tablet, siapa yang gunakan laptop, untuk sesi ini you boleh have the experience. Okay. Dan siapa yang gunakan mobile ini nanti masalah dia sebab kadang-kadang dia melibatkan banyak benda kan. Bila kita nak main game itu tadi ada screen dia, kalau phone ni kecil sangat. So jadi biasanya susah. Desmos ini dengan phone, kalau graf-graf biasa tak apa. Tapi kalau kita nak buat aktiviti macam ini, digalakkan guna tablet ataupun laptop. Macam buat animasi ke? Yes, Karen. Alright. Selamat petang. Wow, sangat menarik. Boleh ajar anak guna Desmos ni? Yes, memang Mazli. Sangat menarik. So, jadi kelas, what I'm going to do now, I'm going to assign to a single code. Dan yang code ini hanya dia dah set kan, you boleh buat untuk 48 jam, 2 minggu ataupun 1 tahun. But for now, I will just set it for 48 hours. Okay. Dan saya tak perlu buat yang mana bila nak join sesi ini nanti saya kena bagi approval. So I'm not going to click on this. Sebab kalau saya klik yang ini nanti susah saya kan. Siapa-siapa yang nak masuk dalam kelas tu nanti saya kena bagi approval. So for now I'm not going to do that. I'm going to create the invite code tadi kelas. Dan I will go to the dashboard. So ini rupa bentuk dia nanti yang mana student-student akan join. Dan di sini saya pausekan dia sebentar. Dan di bahagian chat, apa yang saya nak buat, saya akan berikan link untuk join kelas ini tadi. So, sila join. Masuk ke dalam kita punya okay. So saya boleh restrictkan saya punya screen. So let's wait response from some of the teachers siapa yang akan join di sini nanti. So I can say Cham, Muhammad, Wan, Om. Tapi kelas kadang-kadang kan nama-nama pelajar ni kalau kita nak kata orang apa pelajar-pelajar lain tak kenali dia, kita boleh tekan button ini ya dan minimizekan dia. So nama-nama yang kita nampak sekarang ini adalah nama-nama mereka. Nama-nama apa? Nama-nama mereka yang memang buat pengkhususan dalam matematik lah. They are mathematicians over here, alright? But anyway, so as you can see, dekat sini tadi kita punya screen ni saya boleh tahu ada 7 pelajar dekat screen pertama, 2 pelajar di screen kedua. Sila pergi kepada screen yang keempat. Di sini nanti kita lihat sketch about you. So maksudnya apa? Cikgu boleh lukiskan, kita boleh minta pelajar tolong coretkan, lukiskan apa-apa yang mereka nak tuliskan pasal diri mereka. So you just do a simple sketch over here. Okay. So kalau macam saya nak buat simple sketch tadi. So saya create a sketch of something that relates to you and your life. So definitely I will do this. All right. So it is up to you. Okay. You can do whatever you like. Okay. Small screen warning, activity pause. Sebab guna phone ke sir? Yes.
Okay, aktiviti ini saya pause kan. Sebab actually I want you to pay attention to my screen, alright? But now what I like to do, alright? So you can always, sekarang cikgu sendiri boleh conteng apa-apa yang cikgu nak sekarang. Okay? You can annotate kepada slide yang nombor 4. So jadi kalau saya nak tahu apa yang cikgu-cikgu tengah buat sekarang, so saya boleh lihat dia ada 5 pelajar pada sketch yang nombor 4 ini tadi. Dan kalau saya nak tahu apa yang mereka buat, so actually class you can always see from this screen. Okay. Ini antara lukisan yang kita dapat. Muhammad Amirul, Khairil, Surina, ini yang mereka lukiskan. Kalau tadi kita nak kongsikan dengan lebih, kita klik sahaja di sini, kita boleh nampak kan? Create something that relate to your life. Okay. So kalau seterusnya, yang ini Wan Nur Hasyaniti, dia bagi 2x campur 3. Okay. Yang ini tadi hi all, this is from Surina. And then Khairil, semua-semua ni tadilah. Okay. Now, what I want you to do, now let's move on to the next screen. So, pergi kepada screen yang seterusnya dan kita boleh melihat apakah soalan-soalan ni tadi. Cantik ya. Q, ada rumah, kelas. Ini semua feedback daripada pelajar lah. Tapi tadi ada yang cikgu tanya kan, murid-murid sekolah rendah boleh ke buat bayang ini? Kita buat aktiviti yang mudah macam ini. Kita buat aktiviti mudah macam yang ini. Nanti saya juga akan tunjukkan macam mana kita boleh create benda-benda yang mudah untuk murid pelajar sekolah rendah. Katakan kita bagi suruh lengkap, isikan tempat kosong kan. So dia baca and then dia boleh tuliskan, kalau dia nak lukiskan, kalau dia nak buat pengiraan ringkas. So all this we can do it over here. Alright. So it is really nice to see all this drawing over here. Good. Oh, okay. Excited lah. Menarik. Untuk non-mathematic teacher pun boleh guna. Yes. Yang cikgu English, cikgu sejarah. Kalau sejarah tu kita letak peta. Kan? Kalau dulu kalau kita ada peta sejarah ni, okay, Paramiswara dulu daripada Palembang dia pergi ke mana, cuba lukiskan pergerakan dia sampai dia pergi ke Melaka. That will be very interesting. Alright? So, live activity with students. Yes. And now class. Now, let's look over here. Okay. Ini pun sangat menarik. Kita boleh minta response. Okay. So, macam mana? How do you feel with schools punya experience? So, yang ini tadi, dia gembira. Kalau student dekat sini pula, dia pun gembira. Sebab dia sebenarnya ada slider kelas. Kalau ikutkan soalan asal ni, dia ada slider. So, we can actually change dia punya slider ini tadi. Okay. And now, let's move to the next one. Class. Ini tadi sangat, okay. Apa yang cikgu-cikgu kena buat? Kena fikirkan apa agaknya nilai X dan Y tadi yang akan dia seimbang. Okay. So what is the answer? So saya nak sebentar. So you won't be able to think yet. Alright. So katakan tadi kalau ada pelajar dia yalah hanger ini X dia apa entah nilai Y apa entah nilai dia, and then you check and you will get the answer dia or not. Alright. So we try now. See for yourself. Kita ingat kita punya si hanger itu. Okay. So try. Tengok dapat tak cikgu-cikgu ataupun salah yang ada di dalam sesi kita hari ini yang dapat membalance hanger ini tadi. Okay. Dan ini sebenarnya adalah satu sangat menarik. Kalau tadi kita nak dengan pelajar, apa yang dimaksudkan dengan bersama. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan 2x3? Dan apa pula yang dimaksud Y? Apa yang berlaku X campur 3 nilai dia sama dengan buat benda ini? Nilai Y ini, kalau kita boleh plotkan graf dia, apa yang kita akan dapat? So, itu kisah dia. Okay. So,
Now, I am to buka seterusnya supaya cikgu-cikgu boleh tengok slide yang ini apa yang cikgu buat. Pergi dekat seterusnya tu cikgu-cikgu boleh tengok jawapan dia nanti. Okay, so apakah jawapan yang cikgu terima dan pilihan X buat pilih tadi akan membentuk apa? Dia akan membentuk garis lurus. So garis lurus inilah dia terwakilkan dengan persamaan 2X campur 2X. Macam mana nak bagi tahu ni sasul pula saya. 2X campur 3 sama dengan Y. Alright. So these are the things that you can explore. Itu saja. Kalau kita pergi yang terusnya tadi, slide 8. So dekat tadi, we can also try and then lihat apa jawapan-jawapan yang kita dapat tadi. Okay, it will be very interesting, ya. So, for dekat sini siapa ni? Ini tak ada dia punya idea lagi. But then, if let's say you want to try this, you dah tahu dia punya titik-titik tu tadi, okay, try again, do it again and again, and then you will start to get pasangan-pasangan titik X dan Y yang membentuk garis lurus. Alright? You tell us how to create all these tasks. Okay, yeah, I will definitely do that. And then interesting, sempat masuk Zoom dengan Sir. Thank you, Sir Raj. It's an honor how to build these questions like this. Hi, selamat petang, seronok dan menarik. Okay, now class. Itu misi kita tadi lah. Kita nak tahu macam mana kita boleh create ini tadi. But what I'm going to do now, I just akan buka slide ini lagi. You can just explore and see how exactly boleh buat dengan slide-slide yang ada dalam kelas. Alright? So, summary. So you can go on, keep on going, move on, dan tengok apa benda yang kita boleh explore dengan Dashforce ini nanti. Now I'm just going to give you a couple of minutes for you to explore, and then I will be back. So looking at my slides over here, so I can see some of you are at the slide number 12, all right? And some of you are in the slide number 10. So this is where you will start to explore, and nanti bila dah habis semua ni nanti saya akan kongsikan macam mana kita boleh buat beberapa slide yang menarik. Okay? Macam saya katakan tadi, we can do on our own from scratch. Tapi apa yang cikgu-cikgu nampak sekarang ni, apa yang cikgu tengah main ni, sebenarnya ini saya dapatkan slide-slide yang telah pun dibuat oleh cikgu-cikgu yang lain. Tapi cumanya bila slide-slide ini, kalau saya tengok, ada simulasi pendarutan kapal terbang, kena pandai main angle maybe, but then I think we need to know what is the right gradient. Okay? So, saya pun sama guna handset, cuma dapat lihat saja, sangat menarik. Tapi itulah duka cita dimaklumkan kepada mereka yang guna phone tu tadi, memang tak dapat join. Okay? But anyway, kalau tadi saya nak tengok kepada slide yang nombor 11 ini tadi, kita nak tengok siapa yang dapat betul. Saya boleh dah tahu Muhammad dapat betul, Wan pun betul,
Khairil kena buat sekali lagi, Firdaus pun betul. So this mereka-mereka yang berjaya landingkan kapal terbang mereka tadi, dan kita boleh semak. Okay, so di sini tadi ini kapal terbang dia, it's very nice. So kalau kita lepaskan yang ini tadi, so you can see how it lands exactly in the middle of the runway. Very good, well done. And then kalau kita tengok dekat sini, yang ini pun sama juga. Kalau saya resetkan balik again, I can see, alright, itu hasil dia. Dan kepada yang ini pula, ready to take off. Yang ini, siapa yang boleh berikan persamaan dia di sini? So jadi kelas, dia boleh nampak lah nanti ya, yang dia dah sukses landkan kapal terbang ini tadi dengan betul. All the features in Desmos are free too. Yes, everything. As long you are in Desmos, you don't have to take a single cent. Nak register free, you nak guna template dia orang free, you nak gunakan template orang lain pun free. Everything it is free. Okay. Murid-murid pandai ni, ya ke? Karen, ada je suara. Link kehadiran tak ada ke? Ada, akan diberikan pada akhir sesi nanti. Okay. So, and now, dia macam-macam lah. Okay. So, apa kata kita pergi kepada slide yang ini? Tapi slide ini tak ramai lagi yang menjawab kan? Yang ini. Okay. Tak ada yang menjawab lagi. So, how is the class going on so far? If you like to say more about the response below. So, okay, good, very happy and so excited. Ini feedback yang boleh diberikan. So, anyway. Ya, okay. Yang ini yang saya katakan tadi, ini ramailah pelajar-pelajar suka buat. Okay. Ini pun merupakan favorite saya sebagai nak berikan semangat untuk mereka nak mulakan kelas. So game-game ini memang saya suka buat. Alright. So yang terakhir ni tadi, apakah pendapat anda mengenai Desmos? So class, alright. What I'm going to do now, I think I want to do the pacing over here. Just the last one, because I like to share with all of you, okay, macam mana kita boleh pilih beberapa slide yang kita nak sharekan dengan kawan. Alright, so I can see your responses over here. So ada yang kata best, Khairul Asron, okay, it's fun and there are various interesting activities to sharpen thinking skills. Best, terbaik, wow, sangat seronok dan interaktif. So, yes, it is. Okay. So, jadi sekarang, kita nak lihat apakah yang sepatutnya boleh kita buat. Kalau cikgu sendiri pun dah rasa seronok sangat, apatah lagi murid-murid. Itulah. Kan? Alright. So, jadi, macam mana kita nak buat ini? Okay, so apa yang saya akan buat, saya akan start daripada scratch. Okay, so yang ini saya akan letakkan ke tepi. Dan yang ini saya akan hilangkan. So saya nak buat daripada awal. Okay, so daripada awalnya nanti, kita masuk dekat Desmos. Okay, bila kita dah masuk di sini, cikgu-cikgu nanti jangan lupa login ya. Cikgu login and then nanti bila dah login tu, okay, kita sign up yang kita ni sebagai tenaga pengajar dan lepas itu kita akan pergi dekat classroom for the teachers. Okay, so bila kita masuk di ni, yang ini sangat penting. This process sebab kita nak bina. Memang sudah ada apa yang dibuat sebelum ini. Okay, oleh kita punya staff dalam Desmos tu. Okay, tapi kita nak gunakan yang mana kita rasakan, this is what I want to do with my students. Alright. So, what we need to do, we need to go over here. Cikgu, kalau kita dekat sini kan, okay, kita akan pergi, ini penting ya. Yang ini, your staff. Ini barangan-barangan kita. Okay, ini barangan-barangan kita. So, di sini, apa yang boleh kita lakukan, kita pergi dekat custom activities. Okay, kita pergi dekat custom activities. Ini aktiviti yang saya pernah cut copy paste lah.
dengan Sekolah Raja Perempuan Ibu Perak, Maths Exploration, PPD Kinta Utara Perak, MIA, SPM. So these are some of the things yang saya pernah gunakan. But kita nak mula daripada awal itu tadi. So actually what we can do, button ini, kita create new activity. Simple as that, alright? So kita create new activity dan activity ini tadi katakan apa nama, saya tuliskan activity ini tadi sebagai fun with maths. Okay. So kalau private tadi hanya cikgu je yang boleh gunakan. Okay. Orang lain tak boleh guna. Okay. Yang ini saya akan letakkan link because anyone dengan link ini tadi pelajar-pelajar pun boleh buat nanti. Okay. So activity description. So maths induction. So now I am going to create. So sekarang bila kita nak create activity ini, so kita akan dibawa ke dalam kita punya bahagian yang ini tadi. Okay. Dan di sini dia sebenarnya memang dah ada template dia di sini. Okay, yang kita boleh gunakan. Alright. Dan kalau saya rasa saya nak cerita dengan satu-satu ni tadi, dia akan ambil masa. Tapi katakanlah kita ada nota yang kita nak berikan di sini. Okay. Hari ini kita akan bersukaria dengan matematik. Okay, so there you are. Now, kalau saya pergi dekat sini balik, kalau saya nak preview apa yang pelajar akan nampak, dia akan nampak yang ni. Hari ini kita akan bersukaria dengan matematik. Tetapi, kalau tadi nak diletakkan gambar, so kita boleh pergi dekat media, apa gambar yang kita nak letak tadi. Okay, so kita boleh letaklah apa-apa pun yang kita nak. So in this case, I'm just going to put in my diagram. Alright, cikgu boleh letak apa-apa gambar yang cikgu suka. So, there you are. We are done. Okay. Dan apa yang pelajar-pelajar akan nampak, I'm very sorry, I have to go back to the first slide. So, kalau kita preview, hari ini kita akan bersukaria, bla bla bla. Cikgu boleh tulislah apa-apa yang lesson yang cikgu nak buat dengan pelajar-pelajar ni nanti. Alright. And then yang dekat nombor 2 ini tadi kelas. Alright. So, katakan kalau tadi cikgu nak anak-anak murid, buat graf ke ataupun kita nak dia bagi respon, how are you feeling today, kita boleh minta dia sketch nanti di sini. Okay. So apakah emosi anda hari ini? Alright, we are done. So kalau saya nak tahu apa yang pelajar akan dapat nanti, yang ini. Dia boleh tulislah emosi dia tadi kan, lukiskan emosi dia, dia gembira ke, dia sedih ke. So all this dia boleh kongsikan. Alright? So itu cerita dia lah. Okay. So every slide kita boleh pilih any type of template kan? Yes. Kita boleh pilih apa yang kita nak. Kita boleh pilih. Kalau di sini tadi, kalau di sini tadi kita nak pelajar, lukiskan graf. Okay. Tapi apa yang kita buat? Kita buat Y sama juga dengan MX campur C. Okay. Dan apa yang kita nak pelajar-pelajar ini buat tadi, kita nak dia gerakkan nilai M dan nilai C untuk dia tengok apa yang akan berlaku pada graf ini tadi. Okay. So sekarang kalau kita preview, dia nampak yang ini. Tapi di sini sayangnya Y sama dengan MX campur C itu tadi, persamaan itu kita tak nampak. So jadi kalau kita nak tunjukkan dia, kita pergi dekat sini, kita tunjukkan dia kepada graphing calculator. Alright. So remove all the component blah 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 blah. Okay. Itu dia. Alright. So if I'm done,
convert to graph calculator. I need to insert graph tadi kan? Wait. Okay. Ini yang pelajar akan nampak. Tapi dalam aktiviti ini tadi, kita nak pelajar tadi boleh gerakkan nilai-nilai M dan C. Then we just key in y equals to mx plus c. And then nanti kita, ini bukan bagi emosi lagi ya. Ini adalah gerakkan slider M dan C. Okay, so there you are. So ini yang pelajar akan nampak. Gerakkan slider M dan C, perhatikan apa yang kamu akan nampak. So dia akan gerakkanlah slider yang ini tadi. Ini nilai positif. Kalau ini tadi negatif, apa yang berlaku? Kalau C ini tadi. Setakat ini dia 1, maksudnya pintasan ini pada 1. Kalau tadi dia letak yang ini tadi negatif 2.1, maksudnya pintasan ini tadi negatif 2.1. So all this. But then, apa yang kita nak buat sekarang, kita nak import. Kita nak import daripada tempat-tempat yang lain tadi. Mereka-mereka yang dah pernah buat dia punya template-template sebelum ini. So, this is what we will do. Masa kita masuk dekat response itu tadi, alright. So, semasa kita ada di sini, kita akan ada aktiviti dia tadi, which is over here. Alright. Dan katakanlah kalau tadi kita pergi dekat sini, alright. So kita nak main apa tadi? Maybe kita nak buat yang ini. Okay. Dia pasal kuadratik kelas. Okay. So kita nampak dia ada banyak slide-slide yang dia ceritakan pasal kuadratik. Okay. So apa yang kita boleh buat? Kita cuba lihat di sini, create best fit line. So, kalau saya nak create best fit line tadi, saya akan letakkan yang ini tadi begini. So, saya rasakan ini merupakan garisan yang terbaik. But then, kalau saya pergi yang next slide tadi, garisan yang saya lukiskan itu tadi sebenarnya, kalau dilihatkan, dia sebenarnya titik-titik itu tadi merupakan trajectory. Nampak tak? So, jadi ini sebenarnya macam dah tak betul. Kan? So ini a way how you can introduce quadratic to the student. So yang garisan kita buat tadi itu dia akan pergi terus. Tapi bola itu tadi membentuk yang gini. So if you think that, hey, this is very interesting lah. Okay, tapi saya tak nak tunjuk yang ini. So what I like to do, saya nak ambil yang ini tadi. So apa yang cikgu-cikgu boleh buat, cikgu pergi di bahagian ini tadi. Ni. Kawasan ini. Ini kita akan copy. Okay. Kita nak copy yang ini. So, jadi, when we start to copy that, so, saya copy, boleh Ctrl C lah kan. So, saya dah copy sekarang. Bila saya dah copy, aktiviti yang saya nak buat ni tadi, di sini. So, saya klik dekat yang ini tadi, saya akan Ctrl V kan, kita paste. Kan dah dapat. Dan apa yang pelajar akan dapat? Dia akan dapat yang ini pula. Sekarang dia yang kena susunkan dua titik ini tadi supaya dia membentuk best fit line. Badan kita tahu best fit line itu tadi sebenarnya merupakan sebahagian daripada persamaan kuadratik. So what do you do? Kita perlu tambah slide yang tadi itu balik kepada template yang ini. I don't want this actually. But I want to do this one, right? So I'm going to copy this, all right? And then I will go and build on my own. Oops, ini tadi Ctrl V, you see? So di sini apa yang saya betulkan di sini tadi, alright? And then saya akan dapat gambar rajak itu tadi pada slide yang ini. And this is how we can ambil mana-mana template yang dah disediakan oleh orang-orang lain, cikgu-cikgu lain sebelum ini, and then kita sesuaikan, kita sesuaikan dengan kita punya
kita punya kelas. Alright. Dan apa lagi yang kita rasakan menarik kalau kita nak ceritakan pasal kuadratik. So pasal kuadratik itu tadi, ada beberapa aktiviti menarik yang kita boleh buat, which is marble slide again. Tapi marble slides ini tadi, saya nak yang dalam bentuk persamaan kuadratik. So, I seriously need to look for the yang kuadratik punya equations itu tadi. Dia sebenarnya memang ada kelas. It's just that we really need to look for it. Dan ini, dia macam-macam lah. Right? Dia ada macam-macam. So, I need to go back to, I think this one again. Marble slide, parabola. Yang ini pun sangat menarik. Sebab apa? Sebab kita tengah bercerita pasal kuadratik. So, jadi, kalau saya rasakan di sini, kalau saya launch, tapi saya nak persamaan tadi turun ke bawah kan? So, jadi actually apa yang saya perlu buat, yang ini tadi saya kena letakkan tanda A itu tadi sebagai negatif. Dan kalau kita launchkan dia, okay. So, I like this. So, what I'm going to do, I'm going to copy and then I go back to my builder ini tadi and I will paste it over here. There you are. I dah dapat. You see? So, when I preview, there you are. So, student nanti, bila kita dah set semua-semua benda ni nanti, and then kalau ada apa-apa benda tambahan yang cikgu nak buat, so boleh pilih. Semua di sini ada action button, table, kita nak sketch, graphing, semua-semua ni tadilah. Maths responses, free responses. Free responses ini tadi, kita boleh bagi tahu, kita boleh tanyalah, adakah anda faham dengan maksud persamaan kuadratik? So, just examples, okay? So, biar mereka berikan respons. So, they will give a response. Kalau tadi kita ada 20-30 pelajar yang berikan respons, kita akan dapat respons-respons seperti mana yang kita buat aktiviti yang ini tadi. Yang macam ini tadi kan. Apakah pendapat anda mengenai Desmos? Inilah yang kita dapat. Feedback ini tadi. You see? So, once you are happy with what you have built, okay, sekarang kita boleh pergi dekat sini, kita publish. Right? Tapi ada tak apa-apa benda lain menarik yang boleh kita tambah? Yes, memang boleh. Cumanya cikgu-cikgu kena rajin-rajinlah recording apa aktiviti-aktiviti menarik yang ada. To do, so murid-murid mesti ada computer semester activity. Okay, saya sebenarnya, saya tahu kadang-kadang due to unforeseen reasons, kadang-kadang ada pelajar kita yang, you know, dia ada phone sahaja dan dia tak boleh join aktiviti yang ini. So jadi apa yang can we create English activity using Desmos? Of course, you can absolutely create a beautiful, wonderful, fantastic activity using Desmos. Sebab dia ada banyak benda yang boleh kita lihat, bukan setakat matematik sahaja. It depends on our creativity, right? So it will be very interesting kalau tadi kita boleh sort out kan game-game macam, you know, drag benda-benda, kita letak yang ini buah, yang ini tadi yalah buah dengan, you know, minuman. So nanti kita boleh letak beberapa items buah-buahan. So pelajar-pelajar boleh drag dan masukkan dalam bakul buah. Kalau dia dekat minuman ni ada, dia masukkan dalam ni. So, these are the things that actually we can do. Alright. And apa lagi yang kita boleh buat? Sebenarnya ada banyak. Kalau macam cikgu-cikgu pergi dekat starter screen, so ada banyak benda yang menarik kita boleh lihat di sini. Popular scalar mixes, editable fractions, yang tadi yang tanya kan, kalau kita nak buat pecahan dengan budak-budak ni tadi, so yang ini, katakan saya rasa, aktiviti ni bagus lah, kan? So katakan saya copy, dan kita masukkan dekat sini, Ctrl V, paste, dah ada yang ini tadi. So, apa yang pelajar perlu buat? Kita nak
1/4 kelas. Tapi ada yang kata, ini kalau dalam bahasa Inggeris nak tukar dalam BM macam mana? Kalau nak tukar dalam BM, ni ayat ni tadi kena type balik, tukarkan dia dalam bahasa Melayu. Okay, so dan bila pelajar-pelajar buat aktiviti, kita boleh nampak nanti apa hasil yang dia pilih. So kepada siapa yang tahu apa perlu dibuat, ini cerita dia tadi. You see, and then dia akan tulis lah apa yang dia nak tuliskan. You see, so this is what the students can do, alright? Dan kalau kita lihat lagi di sini, starter dia bukan saja dapat di pecahan yang ini, but then we can also do with the starter dia screens for checking understanding. Ini pun sangat menarik. Kalau tadi kita nak tahu pelajar kita tadi, where are you today? You rasa interesting ke? Interesting and make sense, dia akan letak di sini. Tapi it is interesting but confusing, dia akan letak benda tu di sini. Alright, dah lah confusing tak interesting, dia akan letak di sini. So actually, we can actually gauge our lesson nanti student ni, dia suka tapi dia okay ke, tak okay ke. So you see, these are some of the things yang kita boleh copy dan kita masukkan dalam kita punya aktiviti yang kita nak buat tadi. So there's a lot of interesting stuff yang kita sebenarnya boleh buat kalau tadi kita ambil masa dan tengok apa lagi benda-benda yang ada di sini. Dan ini screen mixers. Nampak tak? Siapa yang prepare ni tadi, apa nama dia? Oh, this is by Dasmos. Okay. Dasmos ni apa dia buat? Semua benda-benda yang dia buat sebelum ini, dia copy paste, dia susun-susunkan semua supaya lah kalau pelajar-pelajar yang kita nak buat macam ulang kaji itu SPM, semua benda dalam belajar kan. So they should know how to do all these activity. Bukan saja belajar, bukan saja cari kecerunan, bukan saja cari persamaan, bukan saja cari jarak di antara dua titik. So there are so many other stuff yang mereka boleh explore. Alright. So these are the things that you can do with the students. Guna Google Translator tukar bahasa. Nice. Salam Tuan Penceramah. Data internet kena laju bila guna perantara ini tak? Kalau setakat apa yang saya gunakan ni tadi, yang joinnya tadi pun dalam beberapa peserta sahaja, dan dia takkan berat. Kalau setakat satu kelas tu dalam 30-40 student yang nak gunakan aktiviti yang ini, tak ada masalah. Tapi cumanya kalau ada lebih daripada 100 peserta yang nak join sekali dengan aktiviti ini, kita yang sebagai host ni nanti, kita akan dapati nak gerakkan daripada satu slide ke slide yang lain punyalah slow. Okay? So, itu dia punya sedikit kelemahan lah. Alright? But for the pelajar, it will be okay. Sebab dia boleh jawab je. Dia main selak-selak je slide. Tapi kita ni, yang sebab kita nak tengok student punya ni, summary dia, jawapan student ni. So, itu kadang-kadang dia akan jadi slow sedikit. Alright, and yeah, this is what you can do. And then bila dah suka dengan apa yang kita buat, then what we can do, kita publish. You see, so bila cikgu published, so yang ini fun with maths. So sekali lagi cuba perhatikan, untuk yang ini dia hanya untuk tablet dan laptop. Alright, dan kalau tadi kita nak assign, so kita boleh pergi di sini. Assign to your class, assign to the single session code. Saya sebenarnya lebih suka gunakan single sessions code because I am not a teacher actually and I don't have specific students in my class. Tapi kalau macam cikgu-cikgu nak manage classes tu tadi, so di sini nanti ada Nadia, so manage classes, boleh tambah lah, add a new class, import daripada Google Classroom. Cikgu-cikgu dah ada nama pelajar-pelajar dalam Google Classroom tu, import saja dan boleh tuliskan nama kelas itu tadi, 1 amanah, 2 amanah, 3 amanah ke. And then bila student-student tu dah masuk, and then easy bila cikgu nak assign. Macam saya di sini tadi, macam cikgu tahu saya assign dia secara single code. Kalau macam cikgu buat yang assign melalui kelas yang memang dah ada student tetap pula tu, then it will be even easier nak bagi murid-murid buat aktiviti ini. Terima kasih. Okay, terbaik. Terima kasih. Thank you so much. Okay, so tapi adakah saya ada banyak aktiviti di sini? Tak.
Saya sebenarnya ada tak banyak aktiviti yang saya kadang-kadang ada di dalam saya punya Desmos. Sebab ada benda yang sebenarnya saya nak buat, tapi dalam Desmos punya template tu tak ada. So jadi akhirnya saya terpaksa buat sendiri. Okay. So that is what normally I do. Okay. Saya akan buat sendiri, dan bila kita buat sendiri ni, that's when it becomes a little bit challenging lah. Sebab kalau sebelum ni kita cut copy paste orang punya kan, tapi bila nak buat sendiri itu yang agak challenging. Okay. Featured activities yang ada label try it, tidak dapat copy je. Boleh? Boleh. Anything yang kita nampak dalam Desmos punya aktiviti, semua template tu kita boleh copy. Try it ke, try again ke, submit again ke, everything kita boleh buat. Kita boleh gunakan. Thanks sir, very informative. Maaf, line tadi putus, baru top up. Okay, bila minta link kehadiran jika ada. Itu nanti saya punya host yang Comelot, Cikgu Sophie, dia akan bagikan link dia nanti. Okay, so jadi kelas itu sebenarnya merupakan serba sedikit perkongsian. Okay, dan memang ada banyak benda yang kita boleh explore. Dan bukanlah Desmos ini sahaja yang kita boleh gunakan. Dia ada macam-macam benda yang kita boleh gunakan lah. Cumanya Desmos ini kata orang tu dia macam perencah Ajinomoto. Kan? Kalau student-student common ni ahli asyik, cikgu masuk bagi buat latihan je. Sekali-sekala kalau common selitkan benda ni, suka berbenar lah belajar-belajar tu nanti. Okay? So seronok pengajaran bersama murid dengan, tapi ya menyebabkan cikgu bertumpus lumus. Itu kalau daripada segi that point of view ni tak dapatlah teman nak menolongnya. Okay, so I really hope perkongsian ringkas mengenai Desmos ini nanti, dan aktiviti-aktiviti yang sebelum ini dah tersedia ada dalam Desmos, kita boleh cut copy, and then sebelum itu apa yang kita boleh buat, kita dah boleh rangkakan kita sebenarnya nak sampaikan benda-benda begini, dan ada beberapa aktiviti bila kita dah ambil, kita boleh tambah maklumat kita sendiri. Tak kira lah gambar ke, graf ke, isi tempat kosong ke, kan. So benda-benda yang ini kita modify ikut selera lesson plan kita. Alright. So saya dengan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada CDL khususnya. Alright, dan tak lupa juga kepada Sophia, yang memberikan saya menjadi host saya lah pada hari ini kan, moderator saya, and then anda kata sepanjang sesi perkongsian tadi, kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf, so I really hope that you all enjoyed these sessions, and kalau ada apa-apa yang nak ditanya secara lanjutnya nanti, so maybe you can always message me. Okay, you can get me through the Facebook, alright, and even ada beberapa sekolah sebenarnya yang dah mula berisik untuk nak adakan sesi Zoom khas untuk cikgu-cikgu mereka. So even if you would like to do that, so I can always help you out. Alright. So thank you sekali lagi. And I'm going to pass this floor back to my moderator, Cikgu Sophia. Cikgu Sophia, the floor is yours. Thank you. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kenapa dia ni? Okay, terima ada kasih. yang share screen kan? Saya nak. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak Siraj atas perkongsian hari ini. Saya merasakan sangat teruja sebab saya sendiri kali pertama dengar berkenaan Desmos ni, dan saya ingat waktu awal permulaan tu saya ingat ni mesti khas untuk guru-guru matematik saja, tapi setelah mendengar perkongsian pada hari ini, saya sebagai guru bahasa Inggeris, saya rasa teruja. Saya rasa aktiviti-aktiviti yang berada di dalam site pembelajaran itu juga boleh diaplikasikan secara kreatif untuk guru-guru selain matematik juga. Dan sebab saya ada beberapa aplikasi yang sebelum ni yang saya rasa agak similar, iaitu Whiteboard Fee dan juga ClassKit, tetapi
untuk whiteboard free dengan kelas key tu dia semata-mata whiteboard saja. Murid simply beri respons. Tapi kalau yang apa sekongsikan hari ini dia ada aktiviti-aktiviti lain. Jadi saya rasa benda tu sangat menarik dan sebagai penyelaras STEM di sekolah juga saya rasa inilah peluangnya untuk kita ajarkan matematik secara menarik. Selalunya kalau sebagai penyelaras STEM lah saya rasa bila fikirkan pembelajaran menarik orang sentiasa fikirkan teknologi, orang sentiasa fikirkan sains, matematik macam cakap pada permulaan tadi mesti orang fikirkan latih to be. Tapi bila kita tengok bagaimana pengaplikasian matematik tu boleh dibuat melalui pelbagai aktiviti macam melancarkan roket, masukkan guli-guli tu dalam bentuk tu, saya rasa menarik lah, saya rasa sangat seronok dengan perkongsian sehari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan bagi pihak CDL. Okey, baiklah, sebagai penutup kepada sesi hari ini ada beberapa perkara. Satu, cikgu-cikgu boleh dapatkan pautan untuk borang maklum balas dan juga untuk sijen di ruangan chat. Sekiranya cikgu mahu melihat sesi ulang tayang kepada sesi hari ini, sekiranya cikgu ada masalah line ke tadi ataupun masuk sedikit lewat, cikgu-cikgu boleh melayari YouTube CDL dan juga website CDL. Selain itu, untuk promosi awal, pada minggu hadapan kita akan bersama dengan Cikgu Nur Rawaidah dalam sesi In Bed with Site. So jadi bolehlah cikgu memasukkan dalam kalender siap-siap untuk sesi pada masa hadapannya. Dan seperti mana Seras sebutkan tadi, sekiranya cikgu-cikgu ada soalan lain berkenaan sesi hari ini, cikgu-cikgu boleh pergi ke Facebook beliau. Nama Facebook Seras sama je dengan nama pada skrinnya itu, Rajinder Singh, ataupun juga boleh menjemput Seras untuk sekolah untuk memberikan sesi perkongsian. Setakat itu sahaja daripada Dr. Zalina ingin menambah? Baik, terima kasih Cikgu Sofia. Saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Serajnya, Mr. Rajinder Singh atas perkongsian yang sangat baik. Saya rasa respon sangat banyak yang bertanyakan rupanya boleh guna dalam lain daripada matematik. Even Sofia pun cakap. Jadi saya kira ini boleh membantu cikgu-cikgu untuk sesi PDP. Walaupun kita tadi cakap tentang digital detox, tapi walau macam mana pun keperluan-keperluan menggunakannya masih ada. Jadi kita dapat ilmu yang diberikan oleh Rajinder always saya rasa sesuatu yang baru dan very lively. Kita yakin peserta kita pada hari ini hampir 370 orang itu dan mendapat manfaat yang baik daripadanya. Terima kasih sekali lagi kepada Sofia yang menjadi moderator juga dalam sesi ini. Walaupun first time ni tapi well done, sangat menarik. Dan kepada semua warga yang berada dalam sesi kita pada hari ini, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan sesi yang telah dinyatakan tadi bersama Cikgu Nur Rawaidah binti Rahmat. InsyaAllah kita jumpa pada hari yang sama, waktu yang sama minggu depan 7 hari bulan 4 2023. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Doktor, ambil gambar. Oh, lupa ambil gambar. Jom. Sorry, Mas. Okey, mana-mana yang ada, masih ada lagi, sila buka ataupun on paparan wajah-wajah menarik walaupun ada dalam kereta tu, Cikgu Mastura. Kita akan ambil gambar. Minta Sofia dengan Raj ambil juga supaya menjadi dokumen kita ya, untuk dokumentasi. Silakan. Ada yang dah balik rumah, jadi dah suasana di rumah. Ada yang masih lagi di sekolah. Alhamdulillah. Kita masih ada 200 lebih lagi yang belum keluar daripada sesi ini. Okey, kita ambil gambar. Ada berapa muka surat ni, Sofia? Alright, saya tangkap. Okey. Okey, dah. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Okey. Drive safe. Bye-bye. Selamat berbuka untuk mereka yang berpuasa.